Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصلون bermula syarat qiyam. Alhamdulillah, kita nak masuk kepada syarat qiyam. Syarat dalam berdiri. Ya, ada syarat juga berdiri ni. Bagaimana cara nak berdiri? Bagaimana kelakuan berdiri? Iaitu syarat qiyam. Iaitu syarat qiyam. Khabar tu. Membetul akan tulang belakangnya. Yang hidup bokok lah. Jangan membongkok. Dengan arti kata membetul akan tulang belakangnya. Jikalau dengan bersandar ia kepada sesuatu sekalipun. Kalau nyanda tiya pun kena betul juga tulang belakang. Sana di tiya. Maka nak memastikan tulang belakang orang berdiri itu biar betul. Bagi orang yang kuasa berdiri betul. Kalau tak kuasa berdiri betul, itu kena dia lah. Dia kuasa berdiri setakat mana. Maknanya bagi orang yang berkuasa berdiri betul, wajib berdiri betul sekalipun terpaksa menyandarkan tubuhnya kepada tiang. Tak boleh sekali-kali nak berdiri dengan cara membengkok. Tak boleh sekali-kali nak berdiri dengan cara membongkok. Itu tak boleh. Bagi orang yang berkuasa berdiri itu. Atau dengan berpegang ia atas sesuatu. Bertukak ke, pegang tukak ke, maka syaratnya wajib berdiri betul. Atau dengan dipegang orang akan dia sekalipun, dah. Ataupun orang pegang dia, wajib dia berdiri betul juga. Memadalah ia dengan cara berdiri betul. Tak boleh berdiri cara lain lah. Kecuali kena berdiri secara betul. Itu syarat diri. Dan jika tidak kuasa, baru boleh wakaf. Jika tak kuasa berdiri, tadi masalah kuasa berdiri. Jika tak kuasa berdiri, sekali-kali seperti hasil baginya, dengan berdiri itu musyaqqah. Dia tak kuasa berdiri, kerana kalau nak berdiri itu menjadi kesukaran bagi dia. Nak berdiri itu jadi musyaqqah, jadi kesukaran yang amat sangat, ia boleh menghilang, ia akan khusyuk semaya dan boleh menghilang akan hudur hati terhadap Allah, atau takut ia akan jatuh ke dalam laut atau karam atau berpusing kepalanya pada masalah semaya dalam semaya datang.
perahu ke. Duduk dia perahu. Jangan bergeraklah perahu tu. Itu dia. Dan takut jatuh ia ke dalam laut dan atau karam atau berpusing kepala, peninggal atau takut keluar kencing bagi orang yang salsilbul atau keluar buasir bagi orang yang buasir. Dan yang seumpama keduanya salsilbul dan buasir, maka hendaklah ia sembahyang secara duduk. Tak perlu dah lah. Tak perlu lagi sembahyang dengan cara berdiri, oleh kerana tidak boleh berdiri, maka hendaklah dia sembahyang secara duduk. Macam duduk. Ustaz ada soalan ya, ada soalan kata. Okey, ada Ustaz. Kalau ada setengah orang kan dia terlampau dia nak khusyuk semaya tu, nak dapatkan khusyuk semaya tu. Ya Ustaz. Dia bokok sikit tubuh dia. Dia bokok sikit tubuh dia nak sambil nak pandai. Nak pandai ke sejadah lah ke tempat dia sujud tu boleh. Ustaz, dia pandai sejadah tak boleh bokok tubuh. Dia kena kepala kita tengok kepada tempat sujud. Okey. Jadi kalau kita cuba membongkokkan tubuh kita, konon-kononnya kerana nak beri khusyuk, maka batal sembahyang kita sebab masuk dalam syarat berdiri wajib membetulkan tulang belakang. Okey. Okey betul Ustaz. Nak tahu gitulah. Okey. Wajib membetul tulang belakang. Tak, maka bagi kita nak mengkhusyukkan sembahyang kita, naklah memastikan mata kita melihat kepada tempat sujud. Bukan nak tunduk belakang kita, tak boleh. Tak, seandainya kita menunduk membongkokkan belakang kita, berarti kita telah melanggar syarat sujud. Syarat qiyam. Dan jika lemah ia seseorang daripada sembahyang duduk. Maksud lemah ni tak boleh nak duduk. Tak boleh nak berdiri, kena duduk. Tak boleh nak duduk, naklah ia berguling, naklah ia sembahyang secara tidur. Tidur lagu mana? Atas lambungnya. Tidur dengan rusuk. Dijadikan mukanya. Muka orang sembahyang tu. Hadapan badannya kepada kiblat. Muka hadap kepada kiblat. Dan hendaklah ia bangun bagi rukuk dan sujud qadar didapatnya. Waktu dia nak rukuk, dia kena bangun untuk nak rukuk. Dan waktu dia nak sujud juga, dia kena sujud. Dengan cara bangun, duduk, sujud. Tak. Dalam kedudukan yang sekadar yang dia dapat. Mana dalam rukuk tu dia tak boleh nak tidur. Kalau dia kuasa berdiri, wajib dia kena bangun untuk nak rukuk. Maka kiaslah dengan apa sembahyang. Ada soalan situ, Ustaz? Setakat ni tak ada lagi, Ustaz? Tak ada lagi. Dan jika lemah ia daripada sembahyang berbaring atas lambung dia, atas rusuk dia, maka hendaklah ia sembahyang bertelentang atas belakang. Aduk terletak dengan belakang. Dan mendiri ia akan muka dan dua tapak kaki beradap kepada kiblat.
Maknanya kaki berhadap kiblat, muka dia kena tidur atas batas supaya kita letak mayat tinggi sikit. Tinggi sikit muka supaya menghadap kiblat. Kaki berhadap pada kiblat dah, muka nak menghadap kiblat. Maka memperbuatlah ia dengan rukuknya. Waktu dia rukuk, kena bangun juga untuk rukuk. Kalau dia kuasa bangun diri, kena bangun naik diri, rukuk. Dan sujudnya begitu juga pada kadar kuasa. Kalau dia kuasa buat, begitulah kira-kira. Ustaz ada soalan Ustaz. Okey, beres. Dia kata tadi kita letak masa kita berbaring tu tengiring tu. Ni. Lambung tu atau rusuk kanan ke rusuk kiri Ustaz? Dia tanya rusuk kanan ke rusuk kiri masa kita nak sembahyang. Kita tengok. Ustaz, kita boleh guna dua rusuk. Kalau kita buat sesedap alik kiri lah. Kalau kita sedap alik kanan. Cuma bila duduk rusuk alik kiri, kepala kena duduk alik ulu, alik ilik. Bila duduk rusuk alik kanan, kepala kena duduk alik ulu. Tak ada berlaku. Jadi tak kira. Tengok situ pilih orang mana sedap. Okey. Supaya kita tidurlah. Kita sedap nyenggai sebelah mana. Begitulah kaedah. Tapi mesti bila baik kiri tu, kena duduk ke kepala tu lain-lain. Itu dia. Okay. Kalau kita sembahyang alat terletak, kepala kita ada alat, duduk alik naik, kaki kita menghadap pada matahari jatuh. Kalau kiri tu, kalau rusuk tu boleh pilih. Nak duduk aku mana? Nak ambil rusuk kiri, ataupun nak ambil rusuk kanan. Tanya selera kita lah. Asalkan nak ambil benda yang kita rasa lazat. Kita rasa lazat dengan mana? Kita ambillah salah. Ada lagi soalan? Tak ada setakat ni tak ada Ustaz? Tak ada. Ada dah? Ada soalan Ustaz? Ya, Wan. Okey. Kalau kita solat secara baring, kaki atau kepala kena menghadap kiblat Ustaz. Maksudnya muka kena menghadap kiblat tu tak? Muka menghadap kiblat, Wan. Maknanya kepala kita duduk alis naik dah. Ikut matahari naik. Okey. Akak sikit muka tu supaya kita lapik dengan batal. Biar muka kita tu menghadap kiblat. Mana kaki mesti duduk alik kiblat dah. Okey. Puan boleh bayar? Boleh. Okey, alhamdulillah. Dia kata jika lemah dan jika tak kuasa, nak terletak pun tak boleh. Jika tak kuasa nak melentang, tak boleh nak melentang, maka mengisyarat ia bagi keduanya dengan kepalanya. Rukuk dan sujud tu boleh isyarat dengan kepala lah. Kita tak boleh nak bangun, tak boleh nak melentang dan sebagainya. Kita boleh isyarat rukuk dan sujud dengan kepala. Dan jika lemah ia daripadanya, lemah pula dengan kepala tak boleh nak buat isyarat rukuk sujud, maka dengan kelupuk mata. Waktu rukuk tu tunduk sikit mata tu dengan kelupuk mata. Waktu sujud tu perapat lagi matanya, kejam. Dan jika lemah ia
daripada isyarat dengan kelupuk mata, hendaklah dilakukan sekalian perbuatan semaya itu dengan hatinya juga. Yang hati ialah inilah kata lakukan perbuatan semaya dengan hati itu sehingga lemahnya. Kalau kita orang lemah sangat tak, begitulah dengan hati dah. Ustaz ada soalan Ustaz? Ya. Ni maksudnya biasalah nyakit untuk orang di hospital kan Ustaz? Hospital. Okey, dia ni sakit, dia kena stroke Ustaz, kena stroke. Jadi dia semai di hospital lah. Jadi kadang-kadang katil di hospital tu tak ngadap kiblat Ustaz. Kadang-kadang katil di hospital tu tak ngadap kiblat. Jadi lagu mana dia nak semaya Ustaz? Dia tak boleh bangun. Dia kena stroke tu tak boleh bangun, tak boleh kecek. Dia tak boleh gapo dah. Orang ni boleh semaya dengan mata ikutlah adab mana. Boleh gitu dah Ustaz dah. Okay. Semaya dengan kelupuk mata dia Ustaz. Walaupun dia kita kata dia tak boleh kecek, tak boleh gapo, dia tak wajib nak semaya Ustaz eh? Wajib ke mana-mana pun. Sebab asal dia ni orang tidak buta, tidak tuli. Okey. Hak tidak wajib semayanya orang yang asal buta tuli. Wayaklah dia tu cara. Duduklah ke mana pun, dia semaya dengan mata. Dia akan banyak tidak memerlukan kita nak ada kiblat dan sebagainya. Ya, akan banyak orang dia tak perlu bangun, tak perlu apa dah. Dia semaya dengan mata. Ya. Semaya dengan kelupuk mata. Kelopak mata ni? Guna kelopak mata Ustaz ni? Guna Ustaz? Guna kelopak mata Ya, kelopak mata je guna. Semaya dengan menggunakan kelopak mata. Jadi kan macam orang kena stroke ni, dia bebas Ustaz ni ke mana? Atas dia bebas. Sebab dia tu orang tak boleh nak gerak-geri. Letaklah dia alik mana pun boleh berlaku. Tidak perlu kita nak letak cara menghadap kiblat dan sebagainya. Dia telah bebas. Sebab dia semaya pun bukan dengan anggota. Cuma dia semaya dengan kelupuk mata. Tapi kalau katil dia boleh dipusingkan, boleh digerak-gerakkan, tak boleh Ustaz ni? Boleh lah. Kalau boleh pusing katil ke tak apalah. Nah, tapi kalau orang lain lah kena tolong dia je. Jelah. Dia nak pusing diri tak boleh dah. Ada kata, inilah sehingga lemahnya. Setara mana lemah pun, bahasa semaya juga. Jadi orang lagu ni Ustaz, dia boleh jamak Ustaz? Tak boleh jamak Ustaz? Ada mengikut pandangan Imam Syafi'i, tak boleh lah. Orang lain boleh. Lain daripada Imam Syafi'i boleh lah. Mazhab lain selain daripada Imam Syafi'i? Boleh. Tapi Imam Syafi'i... Dia panggil jamak waktu sakit. Jadi kita nak ikut mana Ustaz? Bukan kosa, jamak. Mana Ustaz? Kita nak ikut mana Ustaz ni? Adakah nak ikut Imam Syafi'i ataupun ikut mazhab? Boleh lah. Bila kita tak ada kemudaratan, boleh. 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 Ambil orang lain lah. Tapi semai jamuk tu jamuk tamam lah. Jamuk tamam lah. Bukan kosa lah. Ada kosa lah insyaAllah. Jamuk secara tamam. Bukan jamuk secara kosa tu. Jamuk secara tamam. Itu dia. Jamuk secara tamam. Maka tidak gugur. Maknanya tidak lepas kita seorang Islam ni daripada wajib sembahyang. Kok mana-mana pun kena sembahyang juga. Tidak gugur, tidak lepas kita orang Islam ni daripada wajib sembahyang. Dia panggil tidak gugur, yang ni tak lepas. Sekali-kali, selama-lama ada akalnya, itu maujud. Selagi akal dia tu berfungsi, boleh mikir, inilah sembahyang fardu. Inilah kelakuan sembahyang fardu.
Tak, macam ada soalan ni, Ustaz. Dia kata kalau orang kena stroke apa semua ni, dia kena ambil wuduk juga, Ustaz? Ataupun tayamum ke mana, Ustaz? Kena. Orang yang kena stroke kan, kena stroke ni, dia tak boleh gerak mana-mana. Jadi, dia nak ambil wuduk ke mana, Ustaz? Dia tak boleh gerak. Misal tak ada orang jaga, dia tak ada. Orang jaga dia tak ada lah. Orang jaga dia tak ada di hospital tu, dia nak semaya. Jadi ada dia nak gerak ke mana, tak boleh gerak. Jadi dia pakai semaya gitu, Ustaz ni? Pakai semaya gitu lah. Semaya dengan menghormati waktu lah. Tak payah nak tayamum, tak payah nak ambil wuduk ni angkut salih tu. Kecuali ada orang tolong cucu. Ada orang jaga dia, dia boleh tolong cucu. Ada jaga dia. Ada orang jaga dia boleh buat lah. Kalau tak ada orang jaga dia, tak perlu lah. Semaya kerana menghormati waktu lah. Ni ada selagi Ustaz soalan ni. Soalan ada ni. Okey, dia kata kalau orang tu dia buat dialisis, kadang-kadang 8 jam Ustaz, 8 jam dah 9 jam kan. Kadang termakan masuk zuhur, masuk asar, semacam adakah dia boleh jamuk, dia boleh beri jamuk Ustaz ni? Boleh jamuk kalau dia buat dialisis sebab lama kan? Lama. Dia termasuk lebat sakit. Lebat sakit boleh ya? Cuma tu mengikut pandangan kau lain lah. Bukan Imam Syafi'i lah ni. Bukan Syafi'i lah. Boleh jamuk. Tak ada masalah. Tapi kita ambil orang lain lah. Jamuk tetapi tidak boleh qasar. Ada lagi soalan? Ada lagi Ustaz, dia kata kalau orang yang mengalami sakit kepala yang amat sangat lah ni, sakit kepala kuat benar. Dia tidur sedar-sedar tu waktu habis dah. Tidak berasa? Ya? Tidak berasa. Cuma sunat qada segera. Qada segera lah, okey. Sebab dia tidur tu tidak masuk waktu lagi. Tidak berasa. Tapi kalau dia tidur waktu masuk waktu, zuhur masuk dah, ada masuk 5 minit tapi dia tidur. Zuhur masuk dah, dia tidur, maka hukumnya berasa, wajib qada segera. Wajib qada segera, okey. Tadi sunat qada segera. Ini wajib qada segera. Qada segera, okey. Ambil kaedah qada. Okey. Kalau tertidur dalam belum masuk waktu lagi, sunat qada segera. Kalau tidur sudah masuk waktu dah, wajib qada segera. Wajib tu maksudnya wajib lepas maya asar tu qada lalu Ustaz dia? Qada lalu. Qada lalu. Ataupun nak qada dia tu sebelum daripada kita semaya asar. Lebih baik. Walaupun masuk waktu asar, qada dulu baru semaya asar. Lebih baik qada zuhur dulu ni Ustaz ni? Qada dulu. Baru semaya asar. Itu dia. Sebab tu dalam masalah qada ni, dia duk main wajib qada segera dengan sunat qada segera. Hak wajib qada segeranya, kalau kita tidur tu waktu sudah masuk dah, wajib qada segera. Kalau kita tidur tu waktu tak masuk lagi, sunat qada segera. Okey, ada lagi soalan Ustaz? Setakat ni tak ada Ustaz? Tak ada. Ada? Kita baca lagi? Okey. Maka tidak gugur wajib sembahyang. Tidak akan gugur wajib sembahyang daripada seseorang itu sekali-kali. Tak akan gugur selama-lama dia tu ada akalnya itu maujud. Selama akal dia tu ada, tidak gugur sembahyang. Inilah al sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, maka harus padanya duduk serta kuasa berdiri. Sembahyang sunat, dia nak duduk pun tak apa, sekalipun dia kuasa berdiri. Dan harus sembahyang ketika berbaring serta kuasa duduk. Dia boleh sembahyang dengan berbaring, sekalipun dia kuasa, dia duduk. Sembahyang sunat. Nak sembahyang dia tidur, boleh.
Faslun ini suatu pasal. Masuk selagi. Faslun ini suatu pasal. Bermula membaca Fatihah. Di mana kita tahu bahawa baca Fatihah itu adalah perkara yang wajib. Bacanya adalah di dalam masa qiyam. Maka dalam baca Fatihah ni dia ada 10 syarat. Dalam kita nak baca Fatihah, dia ada 10 syarat. Pertamanya, syarat yang pertama baca Fatihah, dibaca akan dia bacaan Fatihah itu dengan bahasa Arabi, bahasa Arab. Wajib kena baca Fatihah dengan bahasa Arabi. Arabi itu bahasa Arab dah. Kedua, wajib baca Fatihah dengan tertib antara segala kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu kalimah. Anda wajib baca dengan cara tertibun. Biar susunnya dia molek. Susunnya ya betul. Ketiganya dengan mualat pada anak qada satu nafas, satu nafas. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Lama buti 2-3 nafas. Baru Alhamdulillah. Itu batas semaya. Sebab syarat baca Fatihah ni dia ada mualat. Keempat memeliharakan segala huruf dengan makhraj. Mana makhraj huruf sia-sia tu wajib kena jaga molek. Cara baca. Baca dengan cara bermakhraj. Bagaimana awak keluar satu huruf tu dengan betul. Contoh, kita nak baca Bismillah dulu. Wajib kena tutup dulu mulut, baru Bismillah. Jangan kata Bismillah, jangan tak tutup mulut, maka hukum tak tutup mulut, menyebut Bismillah, maka batal semaya kita. Nak kata Bismillah, tutup dulu mulut, Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan Ustaz? Ada soalan Okey. nak tanya. Okey, kalau terimeh, kadang-kadang dia ada semaya. Soal penanya dia tanya gini. Kadang-kadang saya pergi semaya di masjid, saya terdengar terimeh kata Bismillahirrahmanirrahim. Wajibnya barakah. Dia tak dengar bis tak, tapi terimeh tersebut bis tapi dia tak dengar. Bismillah terus bunyi. Bismillah. Tak dengar tak boleh. Tak boleh eh? Sebab tu taimeh dia sendiri pun kena betul makhraj dia tu. Dia nak sebut Bismillah, dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul tu. Walaupun dia sebut tapi tak bunyi bis tu. Tak bunyi kita boleh mubarakah. Barakah kalau kita tak merokok tak sah sama kita Ustaz kan? Kita tak sah sembahyang kita tu. Sebab kita tak boleh nak dengar dia baca lagu mana. Dan kita dengar tak bunyi B tu. Dia bunyi Bismillah saja. Maka hukumnya batal dah sembahyang taimeh tu. Bila hukum sembahyang taimeh tu batal, dari sudut telinga kita dengar tu batal, maka tak sah kita mengikut dia. Wajib kita niat mufarakah. Tak sah kita nak turut dia. Oleh kerana dia pada waktu tu sudah pun termasuk dalam